hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah, di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Allah Bapa, pemberi kehidupan, terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Allah Bapa, pemberi kehidupan, terpuji. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat.
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Selamat datang di Psikologi Ukrida. Program studi Psikologi Ukrida memiliki banyak kegiatan belajar yang menarik loh guys. Kegiatan belajarnya juga didasarkan pada penerapan pre-kompeten, di mana kalian diarahkan untuk dapat menjadi pendidik, fasilitator, pengelola, peneliti, dan masih banyak lagi. Jadi, gak terbatas dengan profesi psikologi aja guys. Fasilitas di Psikologi Ukrida juga udah lengkap banget nih. Ruang konseling, laboratorium anak, laboratorium perilaku, laboratorium observasi, laboratorium monitor. Psikologi Ukrida juga sering mengadakan kegiatan seminar dan workshop loh, jadi belajarnya nggak bakal ngebosenin. Psikologi Ukrida juga memiliki program magang, sehingga kalian berkesempatan memiliki pengalaman di dunia kerja sebelum kalian lulus nanti, sehingga pada akhirnya kalian bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat dengan pengalaman yang kalian dapatkan selama magang loh guys. Yuk gabung bersama keluarga besar Psikologi Ukrida. Shalom Bapak Ibu, jemaat sekalian. Pada saat ini saya mau membacakan lebih dulu 2 buah ayat dari Yohanes 13 ayat yang ke-14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu sekalian, ada satu perenungan yang saya dapat dari Dallas Willard, dan ini sesuatu yang mencengangkan menurut saya. Bapak Ibu biasanya kalau mendengar khotbah, kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Bukankah untuk menggantikan kita supaya kita tidak mati di atas kayu salib? Tetapi Dallas Willard di dalam perenungannya berkata, Yesus Kristus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya juga mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk dapat keselamatan, tapi kita juga dipanggil untuk mengikuti jalan salib yang Yesus lakukan itu. Oleh karena itu, saudara, 1 April hari Kamis Putih, kami mengajak saudara-saudara untuk melakukan ritus yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kalau aku yang adalah guru dan Tuhan melakukannya, maka kita yang bukan guru dan Tuhan juga wajib melakukannya. Saudara, kita dipanggil untuk menyangkal diri kita. Kita dipanggil untuk saling melayani satu dengan yang lain. Kalau ini kebaktian onsite, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat melakukan ritus itu di ruang Marturia GKI Kota Modern. Dalam situasi online seperti ini, saya pribadi mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukannya bersama-sama dengan anggota keluarga Bapak Ibu masing-masing. Mari kita saling membasuh kaki. Mari kita saling melayani. Jika Yesus yang adalah guru dan Tuhan melakukannya, maka saudara dan saya pun wajib melakukannya. Dan selepas ritual ini, mari kita juga memikirkan, merenungkan, apakah dalam hidup kita juga menyangkal diri kita dan saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kebaktian online GKI Kota Modern. Sesuai keputusan Majelis Jemaat GKI Kota Modern, maka pada bulan Maret ini kebaktian tetap diadakan secara live streaming. Diharapkan jemaat dapat terus setia mengikuti ibadah di rumah masing-masing.
Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mohon perhatian untuk beberapa warta lisan Minggu 21 Maret 2021. Yang pertama adalah ibadah dan pelayan firman. Tema ibadah pada minggu ini adalah ditarik oleh anugerahnya. Kebaktian umum pertama dalam bahasa Mandarin Indonesia pukul 7.30 dilayani oleh Evangelis Anthony Chandra dari GKI Agape. Sedangkan kebaktian umum yang kedua dalam bahasa Indonesia diadakan pada pukul 10 dilayani oleh Pendeta Fri Suhandi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan para hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kedua yaitu persekutuan wilayah Kambium Online. Mengundang jemaat dan simpatisan untuk bergabung di dalam persekutuan wilayah Kambium Online yang akan diadakan setiap hari Jumat 26 Maret 2021 waktu pukul 19.30 dengan tema bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu, persekutuan wilayah ini diadakan melalui Zoom meeting dengan link yang tertera pada layar. Warta yang ketiga adalah sakramen perjamuan kudus online. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan bahwa sakramen perjamuan kudus online akan diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 10. Jemaat dan simpatisan dapat mempersiapkan diri untuk menyambut sakramen perjamuan kudus ini. Bagi jemaat atau simpatisan yang akan mengikuti perjamuan kudus online ini, bisa mendaftar mulai dari tanggal 21 Maret sampai dengan 28 Maret 2021 melalui koordinator persekutuan wilayah di mana Anda tinggal, atau bisa juga ke Bapak Matius melalui WA Gereja 0878 5574 8044 atau langsung melalui website yang telah tersedia. Sedangkan untuk pendistribusian anggur dan roti dilaksanakan mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 1 April 2021 pukul 16 sampai pukul 18 di gereja, atau dapat juga melalui koordinator persekutuan wilayah. Demikianlah warta lisan minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Selamat pagi jemaat Klasis Priangan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk boleh beribadah kepada Allah kita yang Maha Suci. 早上好，主内的百良安区聚会的教母们，我们感谢上帝，因为今天我们还有这样的机会，可以向上帝崇拜。 Mari jemaat sekalian kita bersama-sama mengambil waktu bersaat teduh. 让我们进入肃静祷告。 Amin. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan pada hari ini, supaya baik keadaanmu. 只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，我要叫你得福。 Saudara-saudara, Taurat Tuhan mengajak kita untuk mengingat Tuhan dan segala ketetapannya sebagai wujud ibadah kita kepada Tuhan.
Mari kita akui kehadiran Allah di dalam ibadah kita melalui nyanyian Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. 主内弟兄姐妹们，上帝的律法邀请我们遵守上帝的诫命律例，记其所有法令，作为我们敬拜上帝的一种形式。让我们通过唱诗歌来荣耀上帝在我们敬拜中的同在。让我们唱诗歌，教诗歌113首。Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Yang pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. 基督在升天中，我们的稳主道，新的永生生活之宝，最终的蒙救赎，主安慰中忧伤，平安转为欢乐曙光。好声唱，齐颂扬，蒙主断开罪辜，基督临升天中。Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku baitmu yang kudus, kehendak-Mu pun gebaplah. Pujilah padanya, dalam bait kudus-Nya selamanya Kebaktian Prapaskah kelima ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 五旬音乐节的崇拜会能够举办，是通过我们的帮助，是在乎依靠造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。Hari ini, 21 Maret 2001, kita telah memasuki Minggu Prapaskah kelima. Dalam Minggu Prapaskah kelima ini, tema dari pemberitaan firman Tuhan adalah ditarik oleh anugerahnya. 今天至2021年3月21日，我们进入了五旬音乐节的星期天。在五旬音乐节的崇拜会，传讲上帝圣言的主题是被他的恩吸引。 Melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk semakin mengalami anugerah Allah dalam penebusan Kristus. Pengalaman ini akan mendorong kita untuk mengenal Kristus secara personal dan menjadi agen-agen pembaruan
dalam konteks hidup kita masing-masing. 通过今天传讲上帝的圣言，我们被提醒在基督的救赎中，更多地体验上帝的恩典。这种纪念将鼓励我们亲自认识基督，并成为我们每一个人生命中更新的动力，在生活的经典上。 Pemberitaan firman Tuhan pagi ini disampaikan oleh Evangelis Antoni Chandra dari GKI Agape. Firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 14 dan 15 berkata, "Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa balik kepadamu." 今天由来自仁爱堂的郑甘为传道，传讲上帝的箴言，让我们来读诗篇51章12到13节。求你使我认得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。 Sebagai nyanyian pembuka ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kidung Agung dari KPPK 414. 让我们唱圣歌诗教414首雅歌。 Oh Tuhan, taliku cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, kau terbintang yang puaskan hatiku, kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iringi kau selalu. Tuhan isin mo, oh jupai pasweni, oh sin sen sen itu bici. 虽然北风兴起，虽然南风吹来，却依旧我眼中响起。我主全然美丽，我主让我心意，主你是我主，我永属你。众水不能熄灭，大水不能淹没，我必爱主到底。 Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mengambil waktu secara pribadi untuk beberapa saat kita boleh menenangkan diri, kita boleh mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，让我们进入认罪祷告。主内的姐妹们有机会进入私人祷告。 Kepada Allah yang kepadanya setiap kami datang memohonkan pengampunan dosa kami. Ampunilah ya Tuhan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Sebab sesungguhnya tidak ada satupun di antara kami yang memiliki kekuatan cukup untuk melawan godaan dosa. Sesungguhnya ya Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kekuatan itu. Dan biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu yang menarik kami, menjauhkan kami
dari segala keinginan-keinginan kami melakukan dosa. Kami berdoa menyerahkan sekali lagi pergumulan setiap jemaat-Mu dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bagi setiap kita yang telah sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. 主内的弟兄姐妹们，对于我们每个人已经真诚来到上帝面前认罪，请聆听来自上帝恩典信息，其自诗篇51章第1到第2节。神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过患，求你将我的罪孽洗除净尽，并解除我的罪。 Jemaat sekalian, kini saatnya kita akan bersama-sama menikmati akan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian dari sebuah lagu Yesus Tuhan Gembalaku. 主内的弟兄姐妹们，让我们还没有进入讲道之前，让我们唱诗歌242首。 Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. 耶稣是我最好朋友，把我天路为我走。 我走迷路，他来寻我，引导羊群边走错。慈爱救主，慈爱救主，愿你常听我祈求。慈爱救主，慈爱救主，愿你常听。 Mari kita berdoa. Tuhan yang menolong pembacaan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, biar kami menyadari anugerah Tuhan yang menarik kami sedemikian rupa
supaya kami tidak lagi terus-menerus hidup di dalam kesia-siaan, tapi kami boleh hidup mengalami anugerah Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, dan bahkan ditopang oleh anugerah Tuhan. Berkati kami semua, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. 主内的弟兄姐妹们，我们将读约翰福音12章20到33节。 Saya akan membacakan dari ayat 20 sampai ayat 29. Nanti 30 sampai 33 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们将20到29节用印尼文来读，30到33节用中文来读。 Demikianlah firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan Bapa? Selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. 这声音不是为我，是为你们来的。现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。耶稣这话原是指着自己将要怎样死。 Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. 这是上帝的话，所有读经聆听上帝的话，并在日常生活中保持实行上帝的话，那人有福了。Hosiana。 Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们早安， Perkenalkan, nama saya Penginjil Antoni Chandra, saya melayani di GKI Agape. 自我介绍，我的名字是安东尼，我是从仁爱堂。 Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana ditarik oleh anugerah Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，今天我们要一起思想，怎么样被上帝的恩典来吸引。 Saya jadi teringat bagaimana pada saat acara 17 Agustus. 让我记得就是在8月17号的时候， Biasanya ada perlombaan, panjat pinang, makan kerupuk, tarik tambang. 平常是有很多的这个游戏，其中这一就好像拔河比赛。
Dan biasanya penonton itu seru sekali menyemangati mereka yang sedang bertanding. 而且我们知道很多观众他们都很高兴，他们叫喊着。 Saya menemukan salah satu gambar yang cukup viral berkaitan dengan tarik tambang. 我有找到一张照片，现在是很出名的，就是关于这个拔河比赛的照片。 Kita lihat ekspresi anak ini. 我们可以看这个小孩子他脸上的这个面目是怎么样。 Oh, dia menarik sedemikian rupa karena dia ingin timnya itu menang. 而且你看他在拔河比赛的时候，他一直拉那个绳子，因为他要他的这个团体能够赢。 Dan memang pada saat lomba tarik tambang itu yang seru liatin ekspresi orang-orang yang menari. 我们知道，在这个拔河比赛，我们可以看到的就是他们面孔上是怎么样的表现。 Dia mulutnya sampai matanya sampai melotot. 我们可以看他的嘴巴、他的眼睛的表现都不一样。 Itulah lomba tarik tambang. 这就是拔河比赛。 Saudara sadar atau tidak bahwa dalam hidup kita itu sebenarnya kita sedang ditarik kedua arah yang berbeda. 弟兄姐妹们，你接悟得到还是没有？我们生活在这个世界上，我们被两方面的吸引着。 Kedua arah yang tidak akan pernah bertemu. 这个两个方向从来不会碰在一起。 Yaitu arah yang berkaitan dengan nilai kerajaan Allah dengan arah yang berkaitan dengan nilai kerajaan dunia atau nilai diri sendiri. 一个方向就是国度的价值，而且一个方向就是我们对我们自己的价值。 Nilai ini saling bertentangan. 我们知道这个两个方向是不能够碰在一起。 Yang satu menarik ke arah yang misalnya ke kiri saya. 一个被拉在左边， Yang satu lagi menarik ke arah ke kanan saya. 一个拉在右边。 Dan sama seperti kita misalkan berada di atas dua perahu, kaki kita di perahu yang satu dan kaki kita lagi di perahu yang satu lagi. 就好像我们就是一双脚，我们搭两条船，一个船是在左边，一个船是在右边。 Mungkin kita akan mengatakan, oke, saya akan coba berdiri di atas dua perahu ini. 然后我们就说可以啊，我要试试看，就是我要站在两条船的上面。 Tapi arah perahu itu berbeda. 但是你们知道，这个两条船的这个方向是不一样的。 Kita mungkin bisa bertahan. 可能我们能够忍耐得住， Tapi masalahnya berapa lama kita bisa bertahan? 但是问题就是你能够耐到多久呢？ Dan akhirnya karena arah yang berbeda kita akan jatuh ke air. 因为两个方向都不一样的，最后呢，我们就会掉进水里。 Dan artinya saudara-saudara nilai kerajaan Allah dan nilai kerajaan diri sendiri ini nggak akan pernah bisa bersatu. 那意味着就是上帝国度的价值与我们自己的观念价值不可能是一样的。 Dan kita harus sadar bahwa ini tidak bisa untuk kita hidupi keduanya sekaligus. 而且我们要清醒的记住，我们不可能活出来这两件事。 Masalahnya banyak orang Kristen yang berusaha untuk menghidupi keduanya, tapi nggak bisa. 但是问题现在是很多基督徒，他们就是想活出来这两件事，但是这是不可能的事情。 Akhirnya dia lebih memilih untuk mengikuti nilai hidupnya sendiri. 最后呢，他选择就是他自我的价值、自我的生活。 Dan saudara, sebenarnya ini juga terlihat dari apa yang disampaikan di dalam bagian bacaan kita hari ini. 其实这个我们可以看我们今天所读的经文， Yang dimana pikiran tentang Mesias yang ada di dalam murid-murid maupun juga orang-orang Israel hari itu. 那就是在我们可以看在那个门徒们，他们对这个弥赛亚的观念。 Mereka mengharapkan Mesias yang membebaskan mereka dari kesulitan yang sangat mereka merasa itu menekan hidup mereka. 所以他们很想这个弥赛亚能够释放他们从一切的这个困境。 Di mana mereka sebagai umat Allah sedang dijajah oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. 而且这个上帝的子民，他们被这个不认识上帝的这个子民来控制。
Mereka tahu Mesias akan datang. 他们知道弥赛亚要来到， Dan mereka tahu Mesias datang, mereka akan dipulihkan. 他们知道弥赛亚来到，他们会被恢复。 Saudara, kalau kita melihat dari ayat 12 sampai 19 tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem, 就那个弟兄姐妹们，当我们看约翰福音12节12到19章，我们可以看到怎么样，他们就是很欢迎这个主耶稣。 saya mengajak kita membayangkan apa yang dirasakan atau apa yang ada di dalam hati para murid ketika melihat orang banyak itu menaruh pakaian daun palem dan Yesus berjalan di atas keledai. 我可以你们可以想象得到那个门徒们，他们是多么的高兴。当这个众门拿着这个棕树枝出来迎接耶稣的时候， Mungkin mereka akan bilang gini, "Hei, ini nih Mesias akan memerintah di Yerusalem." 可能他们会讲，这个就是美赛亚要统治这个以色列。 Iya, benar. Lihat tuh, bagaimana orang banyak bersuka cita. 真的，你看很多人他们是多么的喜悦， Dan pengikut kita akan semakin hari semakin banyak dan Yerusalem akan dipulihkan. 而且可以看这个跟随主耶稣的人越来越多，而且这个以赛亚能够会被恢复。 Dan menariknya saudara-saudara, Yohanes mencatat bahwa konteks waktunya adalah mereka akan merayakan Paskah. 而且这个约翰福音它有记载下，就是当那个时候，他们正在要庆祝这个复活节。 Artinya banyak sekali orang-orang yang menyembah kepada Allah Israel itu mereka datang dan mereka berkumpul di Yerusalem. 那就是说很多人，他们就是怎么样跟随主耶稣的，他们集中来欢迎这个主耶稣。 Murid-murid itu akan semakin bilang, bener nih, Tuhan Yesus pinter nih. Dia menggunakan momen Paskah ini untuk menunjukkan siapa dirinya. 而且他的门徒们就讲：“哇，主耶稣好厉害！他用这样的机会来显示出来，他就是这个弥赛亚。” Selama beberapa tahun kita mengikut dia, kita sudah melihat bagaimana dia membuat mujizat-mujizat. 我们跟随着这个主耶稣已经多年了，我们竟然看见怎么样他行这个奇迹。 Kita juga mungkin sering bertanya kapan ya Yerusalem akan dipulihkan. 而且我们也是时常问，几时呀？这个耶路撒冷会被恢复？ Inilah saatnya. 就是这个时刻。 Itu yang ada di pikiran para murid entah juga sebagian orang Israel hari itu. 那就是那些门徒们，或者是在以色列一部分的人，在那时候他们想象着。 Tapi saudara, Yesus datang bukan untuk seperti itu. 但是我们知道，主耶稣他来到，并不是那个问题。 Kita ditarik oleh Tuhan atau kita mengikut Tuhan bukan untuk masuk ke dalam kerajaan dunia. 我们被主耶稣吸引，或者是我们被吸引到他的国度，并不是为了这个世界。 Atau Mesias menurut pikiran banyak orang yang membebaskan mereka dari kesulitan. 而且他们想象中的弥赛亚，怎么样释放他们从这个困境中？ Jujur kita sering bertanya, kapan ya pandeminya selesai? 真的，我们很诚恳的问，几时这个疫情能够结束？ Coba deh saudara hitung, kita udah berapa kali ya ngomong itu sepanjang setahun ke belakang ini. 我们可以计算，在一年里面，我们已经问了多少次这个疫情可以结束？ Rasanya hidup ini serba tidak pasti. 而且我们觉得我们的生活没有方向。 Itulah yang juga dialami oleh umat Tuhan hari itu. 就是在那个时候，这个上帝的子民也是经历到。 Tapi kalau kita melihat di ayat 24, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 我们可以看这个经文在24节，我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多粒子来。 Saudara, perhatikan kata jatuh lalu mati. 主内的弟兄姐妹们，我们看他讲的这个落在地里，
Mungkin murid-muridnya, tunggu. Nggak boleh kayak begitu, nggak boleh mati. 可能他的门徒们在讲，不可以，不可以死。 Tapi kita tahu bahwa Yesus datang ya untuk mati. 但是我们知道，主耶稣他来到这个世上，就是一定要死。 Tapi kita lihat dia mengatakan bahwa aku ditinggikan dari bumi. 但是我们可以看，他来到这个世界上，就是被举起。 Itu di ayat 32. 我们可以看在32节， Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. 而且我要吸引万人来归我。 Nah, ini nih, aku ditinggikan dari bumi. 那就是它意味着，我若从地上被举起， Raja akan memerintah. 这个王他将要统治， Dia akan ditinggikan. 而且他将要被举起来。 Sehingga semua orang yang mau mengikut dia harus melihat dia ke atas karena posisinya memang jauh di atas kita. 使到所有的人跟随他的，就是要向上面看，因为他的位置是在上面。 Tapi saudara, kita tahu bahwa maksud Tuhan adalah ditinggikan itu artinya dia disalib. 主内的弟兄姐妹们，这个主耶稣所讲的就是他被举起，那就是说他要上这个十字架， Bukan untuk memerintah, 并不是来统治， tapi dia disalib menanggung dosa kita. 他被钉在十字架来承担我们一切的罪。 Dan Yesus melanjutkan di ayat 25, dia mengatakan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. 而且主耶稣有讲，爱惜自己生命的，就世上生命。 Saudara, kenapa mereka ngebet sekali menjadikan Yesus Mesias menurut pikiran mereka? 为什么他们一定要将这个耶稣变成这个弥赛亚呢？ Karena diri mereka atau dalam kalimat ini nyawa mereka ingin nyawa mereka itu selamat. 因为在这个境界我们所读的，他们要他们的这个生命能够保存， Mereka lebih mencintai nyawa mereka. 而且他们更爱惜他们自己的生命。 Tapi Yesus mengatakan kalau kamu mencintai nyawamu, kamu akan kehilangan. 但是主耶稣有讲到，你爱惜你自己的生命，你就要舍上你的生命。 Kenapa? 为什么呢？ Karena ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari nyawa kita. 因为有一种东西是比我们的生命更有价值的。 Kalau di bagian yang lain dikatakan apa gunanya kita memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. 而且可以解释得到，如果我们拥有这个全世界，但是我们舍上我们的生命，又有什么意思呢？ Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 在这世界上，恨恶自己生命的，就要保存生命到永远。 Ada hidup yang jauh lebih berharga dari sekedar nyawa kita. 而且有这个更宝贵的生命，比较起来我们自己的生命。 Dan lalu kemudian di ayat 26 ada panggilan untuk melayani. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. 而且在26节，他有呼召到：若有人服侍我，就当跟从我。 Kita mengikut Yesus bukan untuk dilayani. 我们跟从主耶稣，并不是要被人侍奉。 Sama seperti Yesus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani. 就好像主耶稣他来到这个世上，并不是要我们侍奉他，而且是他侍奉我们。 Dia taat kepada perintah Bapa. 他顺从上帝的旨意。 Dan kita yang mengaku mengikut Tuhan, kita harus meneladani Dia. 而且我们承认我们是跟着主耶稣的，我们就要学习他的榜样。 Kita seringkali hanya mau mengikut, tapi nggak mau melayani. 我们时常要跟随，但是我们不要侍奉。 Atau yang lebih menyedihkan, kita melayani, tapi nilai-nilai diri kita itu masih kita banggakan di dalam pelayanan kita. 而且更可悲的就是说，我们要侍奉，但是我们觉得我们在侍奉里面的价值更高。 Ngakunya seorang pelayan, tetapi semaunya sendiri. 而承认他是一个仆人，但是他做什么也是随他自己。 Kita nggak bisa seperti itu, saudara. 我们并不能够这样。
Saudara, kalau saya boleh bertanya kepada saudara, menurut saudara, mujizat terbesar dalam hidup manusia itu apa sih? 主内的弟兄姐妹们，如果我可以问你们，在这个世界上的奇迹最大的是什么呢？ Coba saudara jawab dalam hati. 你们可以回答在你们自己的心里。 Sudah berapa lama saudara hidup? 已经多久了？你生活在这个世界上？ Sudah berapa lama saudara mengikut Tuhan? 已经多久了？你跟随主耶稣？ Apa mujizat terbesar dalam hidup kita? 在你的生活里面，最大的这个奇迹是什么？ Apa? 什么？ Apakah kita sembuh dari penyakit? 或者是我们从我们的病中痊愈？ Apakah kita selamat dalam sebuah kecelakaan? 可能我们在这个意外中，我们没有事， Seperti mereka yang bersaksi ketika kecelakaan Sriwijaya. 就好像当这个 Sriwijaya 的飞机失事的时候，他们有见证。 Apa saudara? Bingung. 我们不能够回答。 Saudara, mujizat terbesar dalam hidup manusia itu adalah pada saat manusia mengakui dirinya itu orang berdosa. 主内的弟兄姐妹们，在我们生活中最大的奇迹就是当人类他承认自己是一个罪人的时候。 Karena pada saat dia mengakui dirinya berdosa, itulah karya Roh Kudus dalam hati kita. 当他承认自己是一个罪人的时候，那就是说圣灵已经在他的心里动工工作。 Karena seringkali kita menganggap bahwa kita ini tidak bermasalah. 当然，我们时常觉得我们自己没有问题， Atau kita menganggap bahwa kita tidak berdosa, ya kita terus saja bertindak sesuka hati kita. 我们觉得我并不是一个罪人，所以我随心所欲做什么。 Padahal dosa itu begitu membebani hidup kita, begitu berbahaya sehingga Tuhan sendiri harus datang untuk menyelesaikan masalah dosa. 其实这个罪已经是在我们的心里，这个罪是多么的可怕，使到主耶稣要来到这个世界上救赎我们。 Itulah mujizat terbesar, kita mengakui dosa kita. 这是最大的奇迹。如果我们要承认我们是一个罪人， Saudara, saya punya air minum. 主内的弟兄姐妹们，我有水喝。 Sebenarnya tadi saya mau bawa madu, sudah ditaruh cuman saya lupa bawa. 其实刚才我要带这个蜜糖，但是我忘记带， Madu lengket, 因为这个你们知道蜜糖是黏黏的， nggak enak gitu ya kalau ditaruh di tangan tuh kayaknya lengket, nggak enak. 如果我们放在我们的手中，一直黏着，感觉不好受。 Saya ingin menjelaskan ilustrasi ini, saudara. 我想用这个方法来描写一下， Ini tidak berat, 这个不重， ya. Tapi saya ingin menuangnya di tangan saya. 但是我想倒在我这个手中， Saya harus jaga supaya air ini tidak tumpah ke bawah. 我当然要守住这个水，使到它不倒出去。 Ya. Kira-kira bisa tahan berapa lama ya? 我们看我可以耐得住多久？ Dan lama-lama pegel, saudara. 而且久而久之，我们的手会很疲惫。 Dan ternyata saya tidak mampu untuk menahannya. Ini ada tetesan. 其实你看，我都不能够耐得住，因为你看已经有水滴下来。 Saudara, saya ingin mengatakan gini, seringkali kita itu menganggap kita mampu untuk menanggung beban dosa dalam hidup kita. 其实弟兄姐妹们，我想解释的就是说，我们在我们的生活里面，其实我们已经不能够承担我们自己的罪。 Yang padahal sadar atau tidak itu membebani kita. 我们介悟得到，或者是没有介悟，那就是我们承担 Kan cuma sedikit. 只是一点点的 Orang lain nggak tahu. 别人都不知道嘛。 Tapi Tuhan tahu. 但是你知道吗？上帝他知道， Dan dia mengenal apa yang kita lakukan. 而且他知道我们所行的一切。
Dan kita terus-menerus berusaha, ayo pokoknya aku bisa menahannya sekuat tenagaku. 而且我们一直撑得住，就是说啊，我就要支持用我一切的力量。 Dan akhirnya rasa bersalah itu membebani kita. 而且这个一切的错误就是我们自己承担， Kita terus berusaha. 但是我们一直在尽量， Dan akhirnya kita nggak kuat lagi. 最后呢，我们已经没有力量了。 Karena mungkin lengket, kita nggak nyaman di tangan, dan kita harus mencuci tangan kita. 因为我们知道粘在手中黏黏的，所以我们一定要洗我们的手。 Kita harus mengakui ini nggak nyaman, 我们一定要承认这个是不舒服的， dan kita harus mencucinya. 而且我们一定要洗掉。 Dan pencucian itu maksudnya adalah kita mengakui, iya, saya berdosa. 而且我们所洗的意味着我们承认了我是一个罪人， Dan saya membutuhkan pengampunan Tuhan, air penyucian yang dari Tuhan. 而且我需要从上帝来的救赎，我需要从上帝来的这个饶恕。 Dan kita mengakui, Tuhan, aku nggak bisa terus-menerus hidup seperti ini. 而且我们在上帝的面前，我们承认，上帝啊，我不能够再这样的生活下去， Hidupku terlalu kotor. 我的生活是多么的肮脏， Aku butuh Tuhan. 我需要上帝。 Ya, kita semua membutuhkan Tuhan. Kita ulang lagi ya. Ya, kita semua membutuhkan Tuhan. 呀，我们每个人都需要上帝， Karena tanpa pengampunan yang berasal dari Tuhan, ya kita akan tetap berada di dalam kemalangan dosa. 没有这个上帝的赦免，我们仍然生活在这个罪里面。 Datanglah kepada Dia. 我们来到上帝， Akuilah dosa kita. 我们要承认我们一切的罪恶， Katakan pada Tuhan, Tuhan aku nggak bisa terus-menerus menanggung ini. 我们要诚恳的对上帝说：“上帝啊，我不能够一直这样的下去， Ini membuatku terbeban dan aku tidak berdaya. 而且这个负担已经太重了，我真的不能够做什么， Aku perlu Tuhan. 我需要上帝。” Dan pada saat itu, ketika saudara menyadari dosa-dosa kita, kita ditarik oleh anugerahnya. 在那个时刻，当我们已经能够承认了我们一切的罪在上帝的面前， Anugerah- 我们被上帝的恩典吸引， Anugerahnya yang membebaskan kita dari dosa kita. 而且他的这个恩典释放我们从一切的罪恶。 Tapi jangan lupa kita semua dipanggil untuk tidak lagi hidup dengan nilai diri kita sendiri. 但是你们要记得，我们全部被呼召，就是不要活在自己的价值上， Tapi hidup di dalam nilai kerajaan Allah. 但是我们要活在这个国度的价值， Tinggikan Tuhan dalam hidup kita. 举起上帝的名字在我们的生活上， Nyatakan itu di dalam setiap karakter kita. 显现在我们每一天的这个性格里。 Ingat, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi jauh lebih baik daripada orang yang tidak mengenal Allah. 上帝已经呼召我们能够诚恳的来爱上帝，好过我们不认识上帝。 Dan pada saat kita hidup sebagai seorang pelayan Tuhan yang mengikut Dia, 当我们能够生活在成为一个仆人来跟随上帝的时候， kita menjadi Alkitab yang terbuka bagi dunia. 而且我们成为一本活的圣经，在这个世界上， Dunia mungkin tidak tahu banyak tentang Alkitab, 可能这个世界上不知道很多这个圣经， tapi kita semua yang mengenal Tuhan, yang merenungkannya setiap hari, kita harus menunjukkan Alkitab yang terbuka kepada dunia. 但是我们每天读圣经，我们每天思想上帝的话，我们就要在这个世界上给世界上的人知道这个圣经的话， Nggak melulu dengan kefasihan kata-kata kita, 并不是说我们有多会的讲话， tapi alangkah jauh lebih baik melalui hidup kita. 但是
更好就是表现在我们这个生活上。 Dan saya merindukan bahwa setiap orang yang melihat kita, mereka akan sama seperti orang Yunani yang berkata kepada Filipus itu. 我很希望我们每一个人，当每个人见到我们的时候，就觉得我们就是好像这个犹太人， Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. 就是他讲的，先生，我想见主耶稣。 Dan mungkin orang lain akan mengatakan, Tuhan atau hai temanku, kami melihat Yesus dalam hidupmu. 可能别人他会讲啊，先生，我看到耶稣在你的生活里面。 Dan pada saat orang mengatakan itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. 当人家能够这样讲的时候，并不是因为我们的作为，那是因为上帝的作为。 Tuhan menarik orang berdosa untuk datang kepada Dia. 上帝他吸引所有的罪人都能够来到他的面前， Dan Tuhan terus menanti untuk kita datang kembali kepada Dia. 而且上帝他一直等待着，使到我们每一个人都回到他的面前。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 上帝赐福我们每一位，阿门。 Saat hening bagi kita sekalian. Saat kami undang bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari, diulang lagi deh Musa. Baca aja. Baca aja ya. Oke. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 让我们以历代现今和将来众信徒以宣读使徒信经为想我们受洗的承诺。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，容同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan mengenal setiap diri kami, Engkau juga yang tahu kelemahan-kelemahan dalam diri kami. Dan mungkin ada banyak sekali ketidaktaatan atau nilai-nilai diri kami sendiri yang terus-menerus kami pegang, kami pertahankan. Dan kami anggap itu sebagai sebuah kebanggaan bagi diri kami. Padahal seringkali itu membebani kami, yang akhirnya membuat kami merasa lelah tidak berdaya.
Tuhan, kami bersyukur Engkau datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Mu, supaya kami orang-orang berdosa boleh menikmati anugerah Tuhan. Tolong ya Tuhan, supaya kami yang selama ini mengaku mengenal Engkau, kami meninggalkan dosa-dosa kami. Tidak lagi hidup di dalamnya, tapi hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami mau berani mengakui kesalahan-kesalahan kami. Dan kami tahu pengampunan yang berasal dari Tuhan itu tersedia buat kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk gereja-Mu, GKI Klasis Priangan, Tuhan yang menolong untuk jemaat-jemaat, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati para hamba Tuhan di tengah masa yang tidak mudah ini. Berkati juga para jemaat-Mu, supaya kerinduan, kehausan yang daripada Tuhan itu boleh terus ada di dalam hati mereka. Dan kami boleh sama-sama terus belajar bertumbuh. Bahkan di tengah kesulitan ini, kami tahu ada anugerah Tuhan yang selalu tersedia. Berkati negeri kami di tengah upaya untuk vaksinasi. Tuhan yang tolong, jauhkanlah juga dari orang-orang yang berupaya untuk memanfaatkan momen-momen ini, mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Tuhan, berbelas kasihanlah. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan dapat saudara berikan kepada jemaat saudara masing-masing, baik dengan cara menyerahkan secara tunai maupun melalui transfer ke jemaat saudara masing-masing. Persembahan kepada Allah dan kasih kepada sesama tidak hanya diberikan pada saat kita hidup dalam kelimpahan, tetapi juga saat kita berada dalam keterbatasan. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 主内的弟兄姐妹们，现在是奉献时刻。奉献可以赐给自己的教会，也可以通过献款或者以汇款转移各自教会。奉献给上帝的爱和人类的爱，不仅仅是当我们生活在丰富时，也是当我们外语具献信的时候。我们可以看在哥林多后书第8章第2节，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在饥穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。 Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang mengajak kita untuk selalu memakai waktu sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui nyanyian, pakailah waktu anugerah Tuhan. 让我们唱一首诗歌，邀请我们永远好好使用时间，作为上帝赐给的恩典。通过唱诗歌，我们唱211首。 Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lega. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan
ajarimu demi Tuhan Yesus, kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang akan kita lanjutnya, segala yang kita pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama masuk dalam doa persembahan kita. 让我们进入奉献祷告。 Kami menaikkan syukur kami, ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang besar atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sesuai dengan firman yang sudah disampaikan, bahwa mukjizat terbesar dalam hidup kami adalah ketika kami, orang yang berdosa ini, bisa menyadari dosa kami, dan kami bisa diampuni dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya itu, bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam masa yang sulit saat ini Tuhan, ketika Engkau masih memberi kami berkat-berkat jasmani, kami mensyukurnya itu. Dan hari ini Tuhan, kami membawanya sebagai persembahan kami, sebagai wujud rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengambil komitmen untuk mengandalkan Tuhan, memegang tangan kita melewati setiap musim kehidupan, baik itu yang mudah, terlebih lagi yang berat. Mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu, Pegang Tanganku. 主内的弟兄姐妹们，让我们结束今天的崇拜会，承诺要依靠上帝，紧握住我们的手，在生活的每一个季节，无论生活是轻松的，或者是更艰难的，我们唱歌，求主牵我手。 随你
Saudara, kita akan berpisah, tapi kita ingat bahwa kita dipanggil untuk hidup sebagai saksi Tuhan. Kita hidup sebagai orang-orang yang telah ditarik oleh anugerah-Nya. Oleh sebab itu, kita akan mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan perlindungan kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Bila rasa jati jadikanlah